TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu saya Dr. Mazli Syam dalam rancangan Kaunselor anda, Guruku Sifuku. Apa khabar cikgu-cikgu yang berada bersama dengan saya? Saya nampak cikgu-cikgu semua ceria ya bersama keluarga tersayang. Alhamdulillah. Jadi hari ini bertemu saya untuk berkongsi berkaitan dengan satu topik yang mungkin menarik perhatian cikgu dalam kehidupan kita dalam norma baru, iaitu imunisasi kesejahteraan hakiki. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan imunisasi kesejahteraan hakiki? Imunisasi kesejahteraan hakiki merupakan perbuatan untuk mendapatkan perlindungan ataupun ketahanan untuk kesejahteraan sebenar. Diri kita ni cikgu-cikgu perlu sejahtera, kan? Betul kan? Bila kita nak berhadapan dengan murid-murid, kita nak berhadapan dengan keluarga kita perlu sejahtera. Kalau kita tak sejahtera, macam mana kita nak menghadap murid-murid kita, kan? Saya pun sendiri hari ini nak berhadapan dengan cikgu, saya perlu sejahterakan diri saya, ya. Bila kita sejahtera, segala perkara yang kita buat, kita boleh buat dalam keadaan kita tersenyum dan kita berada dalam keadaan yang seronok untuk buat apa-apa bila diri kita sejahtera. Jadi, cikgu-cikgu, kita selalu ya, cikgu-cikgu yang sudah berkeluarga tu kan, kita selalu bawa anak-anak kita pergi klinik, betul kan? Untuk dapatkan imunisasi. Apa faedahnya kita nak dapatkan imunisasi tu? Tu nak bagi anak kita daya tahan. Betul. Kita nak bagi anak kita mempunyai daya tahan untuk menghadapi satu-satu penyakit. Begitu juga dengan imunisasi kesejahteraan hakiki ni. Satu kaedah untuk kita dapatkan ketahanan, resilient untuk diri kita berhadapan dengan cabaran-cabaran dalam kebiasaan baru ataupun norma baru hari ini. Ya? Jadi, kita perlu ada satu imunisasi untuk minda kita, untuk pemikiran kita agar kita boleh berhadapan dengan berbagai cabaran hari ini. Ya, kalau dulu cikgu-cikgu kita berada di dalam hidup yang biasa, kita tak ada apa-apa cabaran, kita pergi sekolah, kita boleh berjumpa dengan murid-murid kita secara bersemuka. Tapi hari ini kita berada dalam kebiasaan baru ataupun satu lagi kita panggil norma baru. Ya, ada dua perkara berbeza. Kebiasaan baru kita untuk perlakuan baru kita. Dan norma baru ni adalah kita terpaksa mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan untuk berhadapan dengan murid-murid. Walaupun selepas ini cikgu berada di sekolah bersemuka, kita perlu jaga peraturan-peraturan yang mana penjarakan sosial, kan? Mungkin perkara-perkara itu menjadi satu cabaran bagi kita. Kalau dulu kita boleh tepuk-tepuk belakang anak-anak murid kita, kan? Kita boleh tepuk-tepuk, gosok-gosok untuk meningkatkan motivasi murid-murid. Tapi sekarang kita tak boleh main pegang-pegang, kita ada penjarakan sosial. Jadi, untuk menghadapi cabaran tu, kita perlu bina satu ketahanan dalam minda kita agar kita boleh berkelakuan yang sepatutnya bila berada dengan murid-murid ataupun bila kita memberi pengajaran dan melalui sesi pengajaran dan pembelajaran dengan murid-murid dan berada bersama keluarga. Penting kesejahteraan ya, cikgu. Jadi, guru-guru juga perlu membina ketahanan diri untuk memperkasakan kesejahteraan diri kita. Ya, kesejahteraan diri ini satu perkara yang nombor satu dalam hidup kita. Kalau kita tak sejahtera, semua perkara akan menyebabkan kita jadi tak seronok. Dari segi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan kawan. Bila kita tak sejahtera, hati tak seronok, emosi tak sejahtera. Contohnya, hari ni kita rasa sangat sedih. Jadi bila datang jumpa, contoh kalau saya sedih, bila jumpa dengan cikgu hari ni, muka saya akan jadi masam, saya tak seronok. Tapi hari ni emosi saya okey. Emosi saya
sejahtera. Jadi saya boleh berhadapan dengan cikgu dengan seronok. Jadi itulah pentingnya kesejahteraan. Dia akan melibatkan satu pengalaman dalam hidup kita. Semua perkara yang ada di keliling kita perlu sejahtera. Nombor 1 tu sejahtera. Didik TV KPM. Tadi saya ada sebut dengan cikgu berkaitan dengan kebiasaan baru kan? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kebiasaan baru? Kebiasaan baru ni cikgu adalah satu perkara ataupun tingkah laku yang perlu kita lakukan. Kalau dulu kita tak pernah lakukan, hari ini kita mesti lakukan dan perkara itu akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Contohlah cikgu ya, kalau dulu teknologi menjadi perkara nombor 2 lah bagi orang-orang yang tak suka pada teknologi. Ya, setengah-setengah cikgu-cikgu, bukan cikgu yang berada bersama saya hari ini ya, setengah-setengah cikgu ataupun semua orang lah dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada perkara-perkara yang kita suka. Sebab dalam diri kita, kita ada kelebihan, kepakaran yang tersendiri. Dan saya pasti cikgu-cikgu berada bersama saya ni, cikgu-cikgu yang hebat. Ya, mesti ada kepakaran diri tersendiri. Jadi, salah satu kepakarannya adalah teknologi. Tapi ada setengah cikgu, dia tak pakar dalam bidang teknologi. Jadi, teknologi kalau dulu menjadi perkara nombor 2 bagi dia. Yang penting, saya hebat dalam bahasa Melayu, saya hebat mengajar sejarah, itu perkara nombor 1 sebab masa itu kita boleh bersemuka dengan murid kita. Tapi hari ini kita perlu mempunyai kepakaran dalam teknologi. Jadi nak tak nak kita perlu belajar macam mana nak menguruskan kelas secara PDPR kan? Secara dalam talian, kita perlu bermesyuarat dalam talian, kita perlu ada program dalam talian. Jadi nak tak nak, suka ataupun tak suka, ia mesti menjadi perkara yang nombor 1. Teknologi sekarang adalah perkara nombor 1. Jadi itulah saya kata tadi, dulu tak biasa, sekarang perlu biasa dan akan menjadi perkara yang biasa kita lakukan dan mesti kita lakukan. Itu adalah kebiasaan baharu. Ya, kalau dulu kita melakukan proses pengajaran pembelajaran secara bersemuka, tapi hari ini kita melakukan proses pengajaran dalam talian. Berjumpa murid-murid dalam talian. Kalau dulu boleh pegang-pegang, tepuk-tepuk murid-murid. Kalau tak boleh, tak buat kerja, gosok kepala, kenapa ni Abu tak buat kerja. Tapi sekarang tak boleh dah pegang kepala Abu macam tu kan? Kita pegang dalam talian ni macam mana? Jadi cikgu kita perlu kreatif. Dalam kebiasaan baru kita perlu kreatif. Macam mana kita nak capai murid-murid kita, macam mana kita nak sentuh murid-murid kita dalam kebiasaan baharu. Ya, walau bagaimanapun susah, senang, jauh, dekat, kita perlu meneruskan apa yang kita rancang. Ya, dalam pengajaran pelajaran kita ada merancang untuk capai, untuk habiskan kita punya sukatan pelajaran. Contoh, kita perlu siapkan murid-murid yang ingin menghadapi periksaan SPM. Jadi apa yang kita lakukan dulu, kita tetap boleh lakukan walaupun dalam talian. Cuma, macam mana cara kita untuk mencapai murid-murid kita? Macam mana cara kita untuk menarik murid-murid kita untuk bersama dengan kita? Kalau cikgu perlu membuat set induksi pembukaan untuk pengajaran pelajaran secara kuis, secara yang menarik minat murid-murid, cikgu perlu lakukan untuk kita jadi guru yang hebat dalam kebiasaan baru. Baiklah cikgu, tadi saya ada sebut berkaitan dengan kesejahteraan. Kita selalu sebut sejahtera, kesejahteraan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kesejahteraan diri? Ya, kesejahteraan diri ni adalah mengikut WHO. Ya, bila seseorang itu sejahtera dari segi dia sedar kemampuan diri dia, dia boleh menguruskan stres tahap normal dalam kehidupan dia, dia boleh bekerja dengan baik dan produktif, dan yang penting dia boleh memberi sumbangan kepada komuniti. Jadi ada 4 perkara yang sejahtera tu cikgu. Bila kita nak panggil kita sejahtera, kita
mampu dan kita sedar kemampuan diri kita, kita tahu apa yang kita boleh dan tak boleh buat. Ya, kita boleh urus stres kita, kita boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dan kita boleh bekerja dengan baik dan produktif. Dan kesejahteraan ini dia merangkumi seluruh kehidupan kita. Dari segi hubungan, emosi kita, pekerjaan kita, identiti kita. Kan kita tahu kadang-kadang kita setengah-setengah orang dia tak boleh menerima identiti diri dia, kan? Dia tak suka jadi perempuan, tak suka jadi lelaki. Itu tak sejahtera lah nama dia, kan? Ingat, bila kita sejahtera, kita boleh berkhidmat, memberi sumbangan dengan baik. Dalam kita nak menjadi seorang yang sejahtera, ya cikgu-cikgu, kita ada cabaran-cabaran, ya. Ada sebab kita tak sejahtera, ya. Contohnya dalam kebiasaan baru kita, kita rasa ketidaktentuan dalam kehidupan. Ya, kita tak pasti sekolah ni bilalah buka, macam mana dia saya nak capai murid-murid SPM saya. Jadi kita tak pasti dan kita tak jelas, ya, apa yang akan berlaku. Dan dulu kalau cikgu merancang untuk sekarang dah bulan berapa ni, cikgu dah buat latih tubi untuk murid-murid SPM contoh, ya. Tapi sekarang perancangan cikgu terpaksa ditunda kerana cikgu tak boleh bersemuka. Jadi perkara-perkara macam tu menyebabkan kita tidak sejahtera lah. Berlaku juga masalah capaian internet. Itu pun menyebabkan kita tak sejahtera, kan? Berlaku juga masalah keuangan. Ya, bila semua kita berada dalam kebiasaan baru, kadang-kadang ada setengah-setengah pasangan kita, pasangan cikgu-cikgu mungkin diberhentikan kerja ataupun mungkin gaji dia dipotong separuh ke 30% ke kerana keadaan ekonomi. Jadi itu juga akan menyebabkan kita tidak sejahtera. Itulah cabaran-cabaran dalam norma baru. Begitu juga dengan perkara-perkara lain, iaitu berlaku tekanan perasaan dalam masalah perhubungan yang saya sebut tadi. Bila kita ada je benda tak kena, hubungan kita dengan orang yang kita sayang, dengan anak-anak jadi tegang. Bila keadaan jadi tegang dekat rumah, kita dah jadi tak sejahtera. Dan kita juga sebagai guru, kita terpaksa menghadapi satu proses perubahan yang besar, terutamanya dari segi penilaian dan pentaksiran untuk murid-murid kita. Betul kan cikgu-cikgu? Kalau dulu boleh tengok je murid-murid ni bertanda terus dekat buku, betul ke salah dia buat. Tapi sekarang kita ada satu kaedah pentaksiran. Contoh kalau murid-murid tahun 6 dah tak ada UPSR. Jadi bila dah tak ada UPSR, penilaian yang macam mana yang cikgu perlu buat? Periksaan secara bersemuka pun tak ada. Kita dah tak boleh bagi kertas dia buat. Jadi macam mana kita nak nilai pencapaian murid-murid kita? Jadi itu pun menjadi satu perkara yang boleh menyebabkan kita rasa tak sejahtera. Dan sekarang bila kita berada lama di rumah, kita jarang-jarang berjumpa dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat baik kita, dan menyebabkan kita rasa kesunyian. Ya. Jadi kesunyian itu lama-lama kalau kita biarkan, cikgu-cikgu, kita akan jadi murung, bahaya. Ya, jadi jangan kita membiarkan kesunyian itu menyeliputi diri kita. Kita lakukan sesuatu, ya. Dan yang berikutnya, dalam pandemik COVID-19 ini, kita juga berhadapan dengan kawan-kawan guru-guru setiap hari. Kalau ada cikgu ada dalam Facebook Guru Malaysia tu, ada saja cikgu-cikgu yang meninggal, kan. Jadi kita menghadapi satu gelombang yang mana kita kehilangan orang-orang yang tersayang, orang-orang yang bermakna dalam hidup kita. Jadi kehilangan dan pemergian orang-orang yang kita sayang itu akan menyebabkan diri kita tak sejahtera dan akan mengambil masa untuk kita memulihkan perasaan kita. Jadi cikgu, saya ada tips untuk cikgu-cikgu mendapat kesejahteraan diri. Didik TV, Didik TV, KPM. Jadi apakah perkara ataupun tips untuk cikgu mendapat kesejahteraan diri? Iaitu yang pertama, untuk dapat kesejahteraan hakiki, kita perlu saring
Pertama kita bersihkan dulu minda kita. Macam mana kita nak bersihkan minda kita ni? Kita nak ambil klorok? Boleh ke? Tak boleh, kan? Jadi macam mana nak bersihkan minda, nak saring minda? Kita tapis. Otak kita ni, minda kita ni pun kena ada penapis. Jadi kita tapis input-input, perkara-perkara yang negatif yang kita dapat, letak ke tepi. Contohnya, kalau kata jangan buat ni, kalau benda tu tak betul, cikgu ketepikan. Sebab bila cikgu saring, bila cikgu ambil benda tu masuk dalam diri, lama-lama dia akan menjadi satu ketakutan pada diri cikgu. Nak keluar pun takut, nak berjumpa orang pun takut, dia jadi satu fobia. Lama-lama dia akan jadi masalah kepada cikgu. Jadi saring, buang perkara-perkara yang tak sepatutnya berada dalam diri cikgu. Bila kita dalam pemikiran kita sudah bersihkan, jadi sekarang kita nak masukkan input-input yang positif. Macam mana input-input yang positif tu? Penting. Input-input positif ni adalah untuk memberi daya tahan dan membawa kepada satu tindakan yang positif pada diri kita. Yang pertama adalah kita nak letak vitamin ni cikgu ya dalam minda kita ni. Sekarang untuk daya tahan, jadi pertama cikgu kena setkan goal. Tadi saya sebut cikgu berada dalam tidak jelas, kesamaran. Cikgu tak jelas apa cikgu nak capai. Jadi kalau dulu cikgu ada matlamat. Okey, murid tahun tingkatan 5 ni, saya nak 10 orang, semua orang dapat straight A. Macam mana cikgu nak capai? Dulu cikgu tahu macam mana nak capai. Jadi hari ini pun cikgu mesti tahu macam mana nak capai murid-murid kita tu nak dapat ramai, nak dapatkan straight A, nak dapat keputusan cemerlang. Macam mana kita nak habiskan sukatan pelajaran kita. Kita kena tahu. Dan kita mesti jadi orang yang kreatif. Sebab orang yang kreatif ni cikgu-cikgu, dia akan menjadi orang yang hebat. Jadi cikgu, sumbangan cikgu ni adalah sangat besar kepada seluruh dunia. Walaupun cikgu rasa kecil je, saya ni cikgu biasa. Tak. Cikgu adalah satu aset kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, cikgu perlu menyumbang dan cikgu perlu jadikan diri cikgu positif. Sebab cikgu adalah orang yang akan membangunkan modal insan ya, untuk menjadi pemimpin negara pada masa depan. Jadi, cikgu perlu tetapkan matlamat cikgu. Macam mana nak capai matlamat tu, rancang dan kreatif dalam pengurusan keuangan. Ada masalah kewangan, cikgu kena jadi kreatif. Macam mana nak dapatkan, katakanlah suami diberhentikan kerja. Jadi cadangkan pada suami, okey abang, mungkin boleh dalam telefon kita ni ada macam-macam cikgu ya. Dalam telefon kita, dalam komputer kita ada macam-macam perkara yang boleh kita dapatkan sumber-sumber keuangan. Mungkin boleh membuat perniagaan secara dalam talian. Macam-macam kita boleh buat. Jadi kita kreatifkan macam mana berbincang dengan suami. Okey, saya cadangkan macam ni. Tengok kebaikan, keburukan, kan? Jadi kalau cikgu rasa kesunyian, macam mana cikgu nak elakkan rasa kesunyian? Kita mesti bercerita, bercakap dengan orang. Kalau kita tak boleh pergi berjumpa, bersemuka, kita boleh lakukan secara dalam talian. Tak ada benda yang kita nak sekat. Kita tak ada limitasi dalam hidup kita, cikgu. Jangan sebabkan kebiasaan baru, kita dah limitkan, oh tak boleh jumpa orang. Boleh jumpa dalam talian. So, pemikiran kita mesti lebih terbuka. Contoh cikgu, kalau kita ada masalah, kan? Bila kita ada masalah, kita tak tahu pada siapa nak bercerita. So, kita lama-lama duk fikir seorang, tidur tak lena, makan tak lalu, mandi tak basah. Macam mana nak buat tu? Boleh cikgu cari orang yang boleh dipercayai. Contoh dia, orang yang boleh simpan rahsia. Penting tu, cari orang yang boleh percayai dan simpan rahsia. Contoh dia kaunselor di organisasi yang berdekatan dengan cikgu. Tak boleh pergi jumpa, cikgu telefon. Cikgu telefon, cakap. Macam kita cakap dengan kawan-kawan kita, tapi ada juga di antara kawan-kawan kita jenis orang tak ada simpan rahsia. Jangan cerita dengan orang macam tu. Sebab bila kita cerita dengan orang macam tu, dia akan menyebabkan rasa kita terbongkar. Ia akan menyebabkan lagi cikgu tak sejahtera. Ya? Dan kita juga perlu jauhi orang-orang yang negatif dalam hidup kita. Tadi saya sebut tadi, kita dah buang perkara-perkara negatif tu. Jadi sekarang,
perkara yang menjadi ketakutan kita. Bila kita dah positif ni, ada je cuik orang kiri, kanan, belakang, depan orang yang negatif. Jadi, kalau cikgu dah kenal orang ini adalah orang negatif, kita perlu jauhkan diri daripada dia. Sebab bukan kita sombong, tapi sebab kita ni nak mengekalkan kesejahteraan diri kita. Ya, penting kesejahteraan tu cikgu. Dan kita juga perlu, kalau kata cikgu ada masalah dalam teknologi, saya pun dulu sebenarnya ada masalah juga dengan teknologi ni cikgu. Tapi setiap hari saya cuba meneroka teknologi yang saya tak tahu tu. Kita teroka, kita belajar. Setiap hari hidup kita ni cikgu adalah pembelajaran. Pembelajaran ni kalau cikgu tahu maksud dia adalah satu proses mengubah tingkah laku secara berterusan. Ya, dalam Islam ke dalam agama mana-mana pun kita setiap hari kita perlu belajar benda baru agar apa yang kita buat hari ini esok lebih baik daripada hari ini. Kan cikgu? Jadi, yang terakhir, bila cikgu sangat-sangat tidak sejahtera, cikgu dekatkan diri dengan Tuhan. Tak kira cikgu berada dalam cikgu agama, apa-apa agama sekalipun, dekatkan diri dengan Tuhan, dia akan memberi kita satu ketenangan yang kita tak boleh jangka. Ya? Itu sangat penting. Dan yang terakhir, hidup kita ini cikgu satu pilihan ya cikgu. Kita boleh pilih untuk sejahtera atau tidak. Kita boleh pilih untuk bahagia ataupun tidak. Dan kalau kita pilih untuk bahagia, kita perlu pilih untuk sejahtera. Jadi, kita perlu buat yang terbaik. Jadi, jika cikgu nak sejahtera, cikgu gunakan tips-tips yang saya bagi kepada cikgu untuk menjadi imunisasi kesejahteraan hakiki. Sekian dulu daripada saya hari ini. Saya harap cikgu-cikgu semua akan sentiasa sejahtera, sentiasa bahagia untuk bersama dengan murid-murid dan orang tersayang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Didik TV KPM